Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi pada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai Google Meet kami pada pagi ini. So, untuk makluman semua, program ini merupakan anjuran pelajar UUM Sibu dan ini adalah salah satu projek yang diberikan pada kami untuk dilaksanakan. Okey. So, kumpulan kami telah membuat satu projek, satu kertas kerja yang melibatkan satu produk ataupun yang dikatakan mungkin ramai yang tak tahu, iaitu sistem tanaman hidroponik. Okey, apa itu hidroponik? Saya pun baru tahu sebenarnya. Dan so lepas ni kita akan tahulah serba sedikit apa itu tanaman hidroponik, bagaimana untuk melakukannya dan adakah tanaman ni boleh memberikan satu keuntungan kepada kita ataupun macam mana. Sebab di zaman sekarang ni orang pun dah macam sejak COVID ni orang takut keluar rumah. So duduk rumah daripada tak buat apa, kita bolehlah bercucuk tanam untuk menghilangkan rasa boring ke apa ke. Sebab tanaman ni dia boleh tanam sayur, sistem ni boleh tanam sayur, boleh tanam buah-buahan kalau tak silap saya lah. Ya, Tuan Nicholas boleh ya? Okey, so sekarang ni saya menjemput panel jemputan kami, iaitu Encik Nicholas Jati yang bertugas sebagai penolong pegawai pertanian Kenawit. Dan untuk makluman, beliau terlibat dalam bidang pertanian ini selama 16 tahun, bertugas di Jabatan Pertanian, dan beliau merupakan siswa jurusan Sains Agriculture dari UPM Serdang. So, untuk tidak membuang masa lagi, saya persilakan Cik Nicholas Jati untuk memberikan penerangan berkaitan tanaman hidroponik ini. Dan sekiranya selepas ini tuan-tuan, puan-puan ada soalan berkaitan tanaman ni, kita boleh kemukakan soalan kepada panel untuk kita berbincang ataupun dia memberikan apa-apa info kepada kita pada pagi ini. Okey, saya persilakan Cik Nicholas. Jadi lebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UUM kerana sudi input saya sebagai perkongsian ilmu sebenarnya. Jadi kita lebih kepada perkongsian ilmu sebab dalam sistem hidroponik ini dia bergantung kepada pengalaman sebenarnya. Jadi ada yang di dalam buku, ada yang lebih advance lagi kalau daripada pengalaman yang pernah membuat tanaman sayuran melalui sistem hidroponik. Jadi kita terus ke slide presentation kita. Okay. Ada nampak ya? Ya, ada. Hello. Ya, Nampak tuan? Ya, nampak tuan. Jadi lebih dulu saya ingin perkenalkan diri saya sekali lagi. Okay. Jadi nama saya Encik Jati. Okay. Jadi saya telah bertugas di Jabatan Pertanian pada tahun 2006 lagi. Okay. Jadi lepas itu sebelum itu saya telah bertugas di Kementerian Pertanian selama 2 tahun di Semarahan, pernah di State Government, sebagai penolong pegawai pertanian. Sekarang saya berpindah di Kenawit. Lalu sebelum itu saya pendapatan pertama saya di Jabatan Pertanian Bahagian Sibu, dan saya telah diberi tanggungjawab sebenarnya jadi Kenawit sebagai pegawai penguasa di daerah Kenawit. Jadi
saya telah bagaimana tahap pendidikan saya telah mengikuti sijil pertanian di Institut Pertanian. Okay, lepas itu saya sambung belajar lagi tingkat diploma iaitu peladangan oil palm management. Lepas itu saya further study macam kawan-kawan, macam tuan-tuan dan puan-puan. Saya menemui pelajaran saya di peringkat ijazah, iaitu mengambil jurusan Bachelor in Data Science, okay, di UM Serdak, Selangor. Ini adalah email dan nombor telefon saya jika tuan-tuan ada pertanyaan yang ingin dikemukakan selepas talks yang kita buat pada hari ini. Okey. Jadi, apa itu hidroponik? Okey, jadi kita akan mengetahui apa itu hidroponik. Di mana asal-usul dia, apa perkataan hidroponik, kita akan ketahui dalam slide ini. Okey. Jadi, mengapa tuan-tuan dan puan-puan berminat mengenai hidroponik? Adakah untuk suka-suka? Adakah untuk pendapatan sampingan? Ataupun dijadikan punca pendapatan tuan-tuan dan puan-puan? Okay, jadi lepas itu kita akan lihat kebaikan sistem hidroponik. Mengapa sistem ini lebih baik daripada sistem tradisional yang kita buat menggunakan cangkul, tanah. Mengapa sistem ini lebih baik? Jadi kita akan ketahui lepas ini. Lepas itu kita juga akan mengetahui apa dia kelemahan sistem. Okay. Keempat, siapakah yang layak menggunakan sistem hidroponik? Adakah pelajar sekolah, sebab ini adalah sistem pertanian moden? Adakah remaja? Okay. Kebanyakan tuan-tuan dalam kategori mana? Okay. Adakah golongan veteran? Jangan panggil orang tua, kita panggil veteran. Okay. Sensitif tu kalau kita panggil orang tua. Kita panggil veteran lah, veteran. Okay. Orang berpengalaman. Okay. Jadi atas lah. Okay. Siapakah yang layak? Adakah suri rumah ataupun kaum Adam saja yang layak menggunakan sistem hidroponik? Okey, pengenalan kepada sistem hidroponik. Jadi perkataan hidroponik ini sebenarnya berasal daripada Yunani hydro, iaitu air dan polos. Itu bermaksud bekerja menggunakan kaedah bertutur tanam dengan meletakkan akar pokok ke dalam air baja yang memenuhi baja tanpa menggunakan media tanam. Jadi kita akan menggunakan media lain selain daripada tanam. Jadi kita tahu secara tradisional kita akan menanam sayur di atas patas, betul kan? Okay. Jadi, ya betul Dan. Jadi pada sistem hidroponik ini kita akan menggunakan media-media lain lah selain daripada tanah. Sebagai contoh, sekarang mitigasi pun guna sabut kelapa, okay. Sabut kelapa, pasir pun kita boleh gunakan, batu bata yang pecah-pecah yang kecil-kecil tu pun boleh kita gunakan, kabuk kayu dan lain-lain lagi lah digunakan sebagai media, okay, dalam melaksanakan sistem hidroponik. Okey, jadi akar tanaman di dalam media tanaman mendapat nutrien, okay, daripada air,
melalui irisan yang kita salurkan melalui sistem yang kita buat. Adakah saya terlalu laju? Tak lah, okey je. Boleh proses. Sebab saya tak nampak diorang, saya nampak slide saja di sini. Okey. Kan slide saja ni. Okey, kalau saya laju, diorang bagi signal lah ya. Boleh. Okey, teruskan. Jadi teknik-teknik hidroponik ada pelbagai sebenarnya. Teknik ini adalah sebahagian saja teknik hidroponik yang kita boleh gunakan, iaitu teknik takung. Kita tengok apa itu teknik takung. Okay. Kedua, neutron film teknik, NFT. Ketiga, deep flow teknik, DFT. Keempat, hidroponik. Okay. Dan ada lagi aquaponik. Ada lagi satu, aquaponik. Itu yang sering kita lihatlah di mana-mana petani ataupun peserta yang menjalankan ataupun yang menggunakan sistem hidroponik. Okey, jadi hidroponik takung. Jadi tuan-tuan dapat lihat ini adalah contoh gambar bagaimana yang dipanggil hidroponik takung. Itu kita dapat lihat dia punya bekas tidak mengalir, dia bertakung saja. Jadi dia punya air pun setengah kita bagi. Okey, jadi lebih kurang dalam 10 cm. Jadi kita bagi sedikit ruang udara supaya proses fotosintesis dapat menyerap ke akar. Okey, jadi ini adalah tanaman yang kita telah semai dahulu. Okey, lepas itu kita akan pindahkan tanaman yang kita semai tersebut ke dalam hidroponik. Okey, jadi untuk penutup plastik, kalau kita lihat di Shopee ataupun di tempat penjualan baja, okay, kedai-kedai baja ataupun kedai pertanian, kita akan dapat lengkap set hidroponik takung. Jadi kalau yang lebih murah lagi kita dapat set ini di Shopee lah. Okay. Kalau di Sarawak mungkin agak mahal kerana mungkin kos daripada kos pengangkutan lah daripada Semenanjung ataupun daripada luar. Okay. Ya. Harga dia lebih mahal lah daripada Semenanjung lah. Jadi di sini juga kita menggunakan baja lah. Jadi kita tak macam tradisional punya ataupun tradisional. Kita menggunakan baja AB, baja khas yang mempunyai nutrien tanaman yang telah digabungkan dalam baja tersebut. Okay. Jadi selepas baja itu dicampur, kita akan meletakkan baja tersebut di dalam tong dahulu. Lepas itu kita akan menggunakan AC meter untuk menyemak kepekatan baja tersebut. Lepas itu kita akan masukkan air beserta baja tersebut ke dalam bekas hidroponik takung ini supaya akar dapat menyerap air dengan baja sekali. Jadi ini adalah dua teknik. Okay. Teknik pertama deep flow teknik, DFT, dan neutron film teknik. Jadi kita dapat lihat kedua-dua gambar ini seakan sama sebenarnya, tapi berbeza. Okay. Jadi kita lihat teknik DFT dahulu. Okay. Jadi bagi sistem DFT, penggunaan balong dan pendalaman
adalah lebih luas. Balong yang mempunyai dasar yang lebih rata dan melengkung boleh digunakan. Bermaksud, selain daripada menggunakan palong yang segi empat tu, ada juga para peserta kita ataupun para petani lah, kebanyakan kami di Jabatan Pertanian berhubung rapat dengan para petani. Ada petani di bahagian petani di bahagian bandar, rural area. Kebanyakan mereka berminat dalam pertanian moden. Ini adalah satu jenis pertanian moden sebenarnya. Okay, selain daripada hidroponik, kita ada irigasi, kita ada menggunakan IoT juga, itu hanya menggunakan handphone saja untuk mengetahui sistem ini berfungsi atau tidak. Okay? Jadi kita ada satu sistem ini, tapi dia merupakan sistem irigasi lah. Kita ada sistem plot demo di Macan, okay, Jabatan Pertanian Kecil Macan. Kita ada satu tempat di sana. Kita menggunakan sistem IoT, simple IoT, yang digunakan dalam sistem irigasi. Okay. Jadi sistem ketiga iaitu Nutrient Film Technique, NFT. Sistem ini yang prinsipnya memang sama dengan DFT. Okay. Kalau tuan dapat lihat, air yang telah dicampur dengan nutrient, okay, kita akan menggunakan pump untuk menarik nutrient tersebut ke atas. Lepas tu air melalui nutrient akan mengalir ke dalam balong tersebut. Lepas tu dia akan mengalir penuh, dia akan masuk ke dalam kita punya baldi ataupun bekas air untuk menyimpan air dan nutrient. Dan ini pun sama untuk NFT. Jadi kita tarik air pergi atas, dia akan jatuh semula. Kalau saya bertanya pada tuan-tuan, apakah perbezaan antara teknik ini? Anda dapat menjawab saya? Aduh, apa beza tuan? Okey, jadi kita tengok gambar memang ada beza lah. Gambar pun ada beza kan. Dia pokok ini lain, pokok ini pun lain. Itu memang kebiasaan lah. Jadi kita dapat lihat perbezaannya di hujung balong ini. Oh. Okey. Nah, kita ada hujung. Okey. Jadi kalaulah tuan-tuan tidak mempunyai elektrik, dia blackout. Jadi air di dalam bekas ini tidak dapat naik ke atas, betul kan? Okay. Tetapi kalau menggunakan sistem DFT, okay, maksudnya deep ni rendam lah di dalam. Okay, kalau deep ini air dia masih berada di dalam balong. Okay, kalau kita lihat dia berendam. Okay, deep berendam dan mengalir. Ini bermaksudkan deep flow. Okay, kita lihat walaupun elektrik blackout untuk 1 hari ke 2 hari, tapi tanaman kita masih mempunyai nutrient dan air kerana kita ada menakung air di kawasan balong, di dalam balong. Jadi untuk NFT, jika elektrik tiada untuk jangka masa yang lama ataupun 2-3 hari, mungkin tanaman kita akan mati. Sebab seperti kita lihat di balong ini dia sengitkan sikit, lubang dia pun di lubang untuk pergi ke tong pun di bawah. Jadi segala air nutrien yang kita salurkan ke dalam balong mungkin tiada kalau tidak ada elektrik. Itu perbezaan dia. Jadi saya lebih menggalakkanlah bagi sesiapa tuan
yang baru dalam sistem hidroponik ini, saya lebih mengalahkan menggunakan sistem AND. Okay? Sebab sistem ini lebih mesra lah. Sebab seperti yang saya ketahui, tuan-tuan pun bekerja kan. Jadi mungkin ada tuan-tuan yang ingin menjadikan tanaman hidroponik ini di kawasan perumahan. Okay? Sebab kebanyakan yang saya ketahui, kebanyakan yang bekerja ini kurang mempunyai tanah yang luas lah, tanah luas untuk menjalankan sistem untuk membuat bidang pertanian. Menggunakan sistem hidroponik, kita dapat menggunakan ruang di dalam rumah ataupun di kawasan perumahan, di tepi-tepi pejabat. Kita dapat gunakan teknik ini untuk menanam sayur bagi menambahkan pendapatan lah. Kita buah-buah ini ada kebanyakan kita juga yang tinggal di kawasan apartmen, flat, tidak mempunyai tanah, kita boleh gunakan sistem inilah. Jadi ketiga, hidroponik ini lebih moden lagi sebab cara kita untuk memberikan nutrien kepada tanaman kita melalui spray ataupun menggunakan mist nozzle. Okay? Jadi sistem dia sama, kita gunakan nutrien di dalam air, air mempunyai nutrien. Okay? Kita menggunakan pump. Okay? Selalunya mereka menggunakan pump aquarium saja. Bisa kalau yang kita ikutlah berapa banyak aplikasi itu. Tapi kalau yang macam ni menggunakan aquarium, pump aquarium saja. Jadi dia akan mengalir ke sini. Tetapi cara kita untuk memberi tanaman kita baja atau nutrien dengan cara semurah. Dia akan spray mengikut masa yang kita tetapkan. Sebab saya beritahu tadi, kita ada timer di sini sebenarnya. Jadi tiap apa yang kita setkan 3 minit ataupun 5 minit, dia akan spray selama 5 minit. Okay. Satu hari 4 kali. Okay. Jadi kita sedang set di sini. Dia akan spray, kita tetapkan 5 minit ataupun 3 minit. Dia akan spray di sini untuk memberi nutrien kepada tanaman kita. Jadi sebelah ini juga dipanggil hidroponik, tetapi dia punya sistem ada berbeza sikit. Dia punya pump di sini sebenarnya. Okay. Dia naikkan pump dia naik ke atas. Dia spray dari atas menggunakan mist nozzle. Dia spray, air kejatuh akan mengalir semula ke dalam tong. Dia punya akal tak direndam, cuma dibasahkan menggunakan mist nozzle. Oh, okay. Ini lebih moden lagi. Jadi kalaulah spray ini tersumbat, kita tidak monitor. Jadi ada mungkin tanaman kita lebih berisiko lah dalam ke arah kegagalan sebenarnya. Jadi kalau yang baru dalam bidang hidroponik, saya lebih mencadangkan yang tadi deep flow technique, DFT. Okay. Ada satu lagi, aquaponik. Aquaponik ini kita merujuk kepada aqua, ikan dalam air. Okay. Aquaponik. Jadi ini ada berbeza sedikit daripada sistem yang di atas tadi, sebab dia menggunakan bahan tumbuhan daripada ikan yang kita ternak di dalam kolam. Okay. Jadi dia tidak menggunakan baja AB, dia menggunakan bahan rumahan ikan yang kita ternak di dalam tong. Ini bahan rumahan tersebut akan naik ke atas, kita akan bagi baja kepada tanaman kita. Begitu
baja tersebut akan jatuh semula ke dalam. Baja tersebut akan menyerap, akarnya akan menyerap, melihat. Lepas tu lebihan dia akan jatuh semula ke dalam tangki ikan kita sebagai makanan. Jadi dia cuma menggunakan bahan tumbuhan daripada ikan yang ternak di dalam sistem ini. Jadi bagi saya, kalau sistem ini memang cantik lah. Kalau kita lihat, kita dapat ambil hasil daripada ikan, hasil daripada sayur. Tetapi ikan ini kita memang bagi makan lah. Tak cukup lah dia punya makanan, kita akan bagi. Okay. Jadi tak dalam kuantiti yang sedikit lah. Jadi bagi saya, sistem ini kalau ingin membuat sebagai suka-suka mungkin boleh, tapi kalau sebagai pendapatan saya rasa sistem DFT tadi memang lebih baik daripada sistem ini. Mengapa? Jadi ini kerana baja ataupun nutrien yang diterima oleh tanaman ikan di sini tidak mencukupi lah bagi pembesaran makanan kita. Kalau kekurangan nutrien, makanan kita akan lebih senang diserang penyakit. Lebih senang. Contohlah macam sekarang isu semasa sekarang COVID-19 kan. Jadi kalau tak ada vaksin, mungkin kita lebih senang menjangkiti virus COVID. Macam itulah sayur kita tadi. Kita anggap apa-apa benda hidup adalah sama dengan kehidupan kita sebagai manusia lah. Itulah yang kami pelajari lah, yang di-share oleh saya punya pensyarah UPM. Okay. Jadi masih bersama saya kah? Masih Tuan, masih. Ada soalan? Ada soalan? Sebelum kita kepada kelebihan dan kelemahan hidroponik. Okey, contoh kalau untuk ni kan, tanaman hidroponik ni, so apa jenis-jenis, maksudnya jenis-jenis, dia boleh tanam sayur kan? Betul. Buah-buahan boleh? Sayur buah-buahan. Sayur buah-buahan. Kalau durian tak dapat. Buahnya besar. Kalau tomato dapat. Kalau tapi tak sesuai lah. Boleh lah. Dibuat sokongan lah. Dibuat yang sokongan lah. Boleh. Tapi bagi saya kurang sesuai. Tapi boleh. Tanaman sayur buah. Maksudnya tomato, limun dapat digunakan. Okey, tapi kurang sesuai. Itu yang sebab ada sistem lagi yang kita boleh gunakan. Sistem mitigasi yang lebih sesuai lah. Oh, okey. Tanaman yang memerlukan yang sokongan. Okay, kalau sayur dah tak perlu lah. Obis, macam salad. Itu boleh lah. Dia nak tahu apa yang boleh maksudnya boleh ditanam lah untuk guna sistem ni. Bagus dengan soalan. Bagus Tuan, kalau dengan jenis bunga, ada boleh ke Tuan untuk bunga? Ya, ada juga saya lihat sekarang ni. Ada satu kelompok peserta saya di Kenawit. Tapi dia orang Cina lah. Okay? Dia ada satu pertanyaan sama dengan soalan Tuan tadi. Bagus soalan tersebut sebab jarang yang bertanya bolehkah bunga kah yang lain ditanam secara hidroponik. Ada soalan daripada peserta saya di Kenawit lah. Dia cakap sebab peserta ini lebih berminat dalam tanaman bunga sebenarnya. Dia pun bekas kerja-kerjaan yang telah bersara. Dia lebih berminat lah untuk menanam bunga. Okay. Jadi ada yang boleh,
ada yang tak boleh. Pertama dia tadi ada tanaman yang sensitif dengan air. Okay. Ada tanaman yang boleh menggunakan sistem ini. Contohnya tanaman yang mempunyai saiz yang kecil sebenarnya, sebab kalau saiz yang besar contohlah bunga yang tak sesuai lah, bunga raya ke bunga yang tak sesuai, mungkin tak cukup lah tempat akar dia untuk berdiri tegak lah. Kalau jenis sekarang ini ada yang menggunakan bunga geladi kah ya, geladi yang harga dia berapa tu? Yang viral yang berbelas-belas ribu tu. Ya, saya rasa kita boleh cuba, okay? Sebab belum lagi Jabatan Pertanian pernah membuat research mengenai tanaman tersebut boleh digunakan dalam hidroponik. Tetapi kalau kita lihat tanaman itu tidak kurang sangatkan sebab dia jenis daun, kita boleh cuba. Tetapi cara menternak dia tadi itu yang agak payah sikit, sebab selalunya tadi yang kita lihat ditanam oleh para usahawan kita di luar sana menggunakan media tanah, betul kan? Betul. Covid lah lebih COVID. Tapi hidroponik dia selalunya menggunakan span saja, dan itulah tempat dia sokongan dia, span tu saja. Itulah kalau tanaman itu renek ataupun tak berat, sesuai lah. Boleh cuba, sebab kalau tuan dapat cuba boleh dikenalkan tu. Okey, terima kasih tuan. Okey, sama tuan. Boleh saya teruskan ya? Ya, boleh tuan. Okey, untuk kelebihan dan kelemahan hidroponik, okey. Seperti yang kita tahu tadi, sistem ini tidak memerlukan tanah, okey, sebagai media tanaman. Okey. Lepas itu akar pokok tersebut boleh dipantau dengan cara mengangkat pasu yang kecil tadi dengan melihat akarnya, sama ada akarnya putus ataupun diserang penyakit. Kalau di tanah agak sukarlah, korek, tanam balik. Kadang-kadang kita cangkul tu pun yang kita korek tu pun takut kena akar, dia akan putuslah. Kalau sistem hidroponik kita dapat angkat dia punya pasu yang kecil tu, okey, pot kita dapat angkat, kita lihat akar, okey, kita dapat cek lah akar tu diserang penyakit. Okey, pembaziran baja tidak berlaku, okey, kerana air baja sentiasa semula. Yang tuan-tuan tahu tadi, okey, baja kita akan berpisah, okey, kita melalui sistem buat. Kalau di secara tradisional dulu untuk menanam tanaman sayur, kita akan gunakan baja NPK yang kita panggil, baja NPK. Kita akan tabur di atas tanah. Jadi mungkin baja tersebut kalau hari hujan dia akan lari, kalau tidak ditimbus lah. Kalau ditimbus pun dia akan lari kalau hujan lebat. Okey, itu merupakan satu pembaziran lah pada tanaman kita. Selain daripada itu, tanaman lain pun sama-sama makan baja yang kita tabur di atas tanah. Rumput, macam-macam lah yang sama-sama, okay, mengambil nutrien daripada baja yang kita tabur di atas tanah. Okay. Ini yang paling itulah paling baik yang saya rasa. Tidak perlu menyiram baja setiap hari. Kalau gini saya paling malas lah buat. Saya rasa saya paling malas kalau dia tiap hari pergi siram. Kalau tidak ada air paip, macam mana mau angkut air ke atas bukit ataupun kebun. Mau turun kebun pun kalau tidak ada jalan pun
kita malas, betul kan? Ya. Betul. Ah, Betul. Okey je makan. masa kita Hmm. pun bekerja, mau pergi contohlah, Ya. saya tinggal di Sibu, kebun saya di Kenawit. Mau pergi kebun, dia tiap hari siram, perlukan mengambil masa. Ya. Masalah satu hari sudah pergi sana, mau siram lagi, mau angkut air lagi. Kalau tak ada sistem pengairan di sana, itu memang agak susah lah. Jadi kalau sistem hidroponik, dia akan menggunakan, menyiram paja melalui sistem ini dari akar. Okay. Jadi hasil tanaman boleh dimakan keseluruhannya sebab misalnya bebas dari kotoran dan penyakit. Okay. Kebanyakan penyakit tanaman kita dapati daripada tanah, dibawa oleh serangga ataupun angin, ataupun binatang yang datang ke kebun kita, dia akan cuba untuk makan tanaman yang kita tanam, sama itu badan ataupun anggota badan serangga tersebut ataupun binatang tersebut mempunyai berbagai kotoran dan penyakit yang boleh merosakkan tanaman kita. Jadi penyakit pokok tanaman kalau menggunakan sistem hidroponik boleh dikurangkan. Bukan tak ada penyakit, tapi boleh dikurangkan kerana banyak penyakit akan dapat pokok berpunca. Ini yang saya cakap tadi, berpunca daripada kandungan tanah. Okay. Kalau yang ingin buat secara komersial, okay, tidak memerlukan tenaga bekerja, okay, untuk siram. Dia memang menggunakan tenaga elektrik untuk menjalankan kerja-kerja pembajaan, okay, dan penyiraman. Itu yang baiklah sistem. Okey, kita dah selepas kita lihat kelebihan dia, jadi saya ingin dia juga ada kelemahan sebenarnya. Okay, jadi kalau saya menjual produk, mungkin saya tak sebut kelemahan, pastilah produk saya yang terbaik. Jadi ini adalah perkongsian ilmu, ya. Jadi kita akan memberi, sebab kita tak tahu kelemahan dan apa terjadi semasa kita melaksanakan sistem ini. Dulu tak ada kelemahan, sekarang ini boleh mati cepat. Seperti yang saya beritahu tadi, kalau kita gunakan NFT, okay, tak ada air mengalir, tanaman boleh mati cepat. Ini yang dimaksudkan. Okay. Hidroponik lebih rumit daripada menanam menggunakan tanah, kerana pertama dia kurang ilmu mengenai sistem hidroponik. Tumbuhan yang ditanam secara hidroponik selalunya lebih mahal. Kalau tuan-tuan dapat lihat di supermarket, tanaman hidroponik lebih mahal, betul kan? Ada yang pernah beli? Di supermarket ada jual tanaman sayur salad ditanam secara hidroponik lebih mahal daripada tanaman biasa, betul kan? Ya, kalau kita lihat, jadi selalunya penanam hidroponik ini akan menggunakan sistem SPH, iaitu sistem pelindung hujan. Jadi dia dapat kontrol hujan, sebab atas dia tertutup dengan plastik putih, okay. Jadi penggunaan racun mungkin kurang, sebab selalunya penanaman hidroponik dia menggunakan racun bukan racun kimia, betul kita panggil dia racun selain daripada racun kimia lah, okay. Dia tak akan menggunakan racun kimia. Jadi ataupun contohnya tadi menggunakan serai wangi untuk menghalau serangga, itu mungkin akan menggunakan, okay. Dia akan menggunakan mana-mana yang boleh, kadang-kadang mereka buat racun menggunakan
menggunakan cili yang telah diproses untuk menghalau mana-mana serangga lah, yang telah diproses ditumbuk dan dibuat ke cair untuk dispray di tanaman mereka lah. Okay. Jadi memerlukan pengetahuan teknikal terutamanya dalam pengurusan nutrien. Ini yang penting belajar. Sebab kalau di tanah, tanaman kita boleh mendapatkan nutrien tersebut daripada nutrien yang terdapat di dalam tanah. Manakala menggunakan sistem hidroponik, segala nutrien yang diperlukan oleh tanaman diuruskan oleh petani itu sendiri. Okay. Oleh itu, kita perlu menyemak ataupun mengetahui berapa nutrien yang sepatutnya diberikan kepada tanaman kita mengikut umur dia. Okay. Nanti kita akan lihat umur dia berapa jumlah nutrien kita perlu. Okay. Umur dia berapa jumlah nutrien kita perlu. Okay. Jadi, apakah yang saya patut buat? Okay. Jadi, tuan-tuan dapat lihat, anak kecil pun dapat buat. Mengapa saya bagi ada gambar anak kecil, ada yang remaja, okay, dewasa dan veteran. Okay. Jadi, semua ini boleh membuat ataupun menjalankan sistem hidroponik kalau mempunyai pengetahuan dan ilmu dalam sistem hidroponik. Okey, sebelum apa-apalah kita perlu mencuburi bidang perniagaan, saya daripada pertanian, bidang-bidang yang lain lah. Kita perlu mengetahui pasaran dahulu. Okey, kalau yang itu saya tanya mula-mula tadi saya tanya, hidroponik ni untuk suka-suka ke, untuk dapat sampingan ke, ataupun untuk dibuat secara komersial. Okay. Kalau untuk pendapatan sampingan ataupun dibuat secara komersial, kita perlu ada pasaran lebih dulu. Kebanyakan petani yang saya tahu selepas saya berada di peringkat pengembangan di daerah, kebanyakan petani selalu bertanya kepada saya, di mana mau jual, di mana saya mau hantar pasaran, selalu banyak. Okey, contohnya tanaman halia, di mana saya mau jual, saya dapat jual dalam 10 tan, saya dapat keluarkan dalam 10 tan, mana mau jual. Okey, kalau mau hantar supermarket, dia sudah ada supplier dia sendiri. Kalau jual kedai pun susah. Okey, sebab ada kedai-kedai yang tak menerima sebab dia ada pembekal dia sendiri. Jadi ini perlu mana-mana usahawan ataupun mana-mana petani yang ingin mencuburi bidang selain daripada bidang pertanian pun perlu mengetahui pemasaran terlebih dahulu. Okey, jadi kita ada gengsi lah sekarang ni Pama dengan tumbuhan padang. Okey, ada membeli hasil, tapi kebanyakan petani lah komen, okay, harga mungkin terlalu rendah bagi mereka. Seperti kita tahu sekarang ni harga barang semua naik, baja pun naik, racun pun naik. Okay, baja saya telah beli racun dahulu, saya beli dalam 200.5 40%. Sekarang ini harga racun 20 liter untuk 20% tersebut 400. Mungkin tahun ini 450. Memang mahal sekali lah. Mahal tu. Ya, memang mahal. Sebab saya pernah beli di Sungai Merah sini. Okay, ada kedai racun. Dulu saya beli baru dia 2 bulan lepas saya beli 200 lebih. Sekarang sampai 400. Kali ganda tu. Ya, susah. Itulah. Saya harap ini dapat diambil berat lah oleh pihak atasan lah. Okey. Jadi sebab
selalunya bahan-bahan kimia seperti racun dan baja. Sebenarnya kebanyakan kita mengimport sebenarnya bahan tersebut daripada luar, seperti syarikat-syarikat Bayer, Abansia, itu yang mengeluarkan racun. Semua itu syarikat dari luar negara sebenarnya. Okay. Lepas itu ketiga, perancangan awal. Ini penting. Sebab mengapa saya cakap ini penting? Sistem hidroponik ini memerlukan tempat yang tidak banjir. Kalau banjir, semua peralatan hidroponik kita turut serta dengan air tersebut. Contoh sekarang di Semenanjung kan banjir, itu bencana lah, kita dapat elak lah. Okay? Tapi kalau boleh jangan di tepi sungai lah kita membuat aplikasi ini. Okay? Tempat yang selalu dilanda banjir setahun sampai 2 kali, kita tahu tempat itu memang kawasan banjir. Kita buat juga di kawasan itu, sebab itu saja yang tanah kita ada, kita buat juga di sana. Kita rugilah kalau banjir. Okay. Kedua, sistem ini memerlukan air sebagai media. Jadi kita perlukan air yang bersih. Ada juga soalan, ada juga para petani bertanya saya, bolehkah menggunakan air sungai? Kalau air sungai saya bersih, saya tengok, saya cakap, seperti air sungai itu saya letak dalam tong, bersih. Okay? Selalunya kebanyakan air sungai di kawasan kampung bersih lah, tak macam sungai Batang Rajang lah. Okay? Jadi bolehkah saya menggunakan air sungai? Boleh, tetapi kurang sesuai, kerana air sungai tersebut kita tak tahu apa jenis penyakit yang di dalam sungai itu, sebab belum dirawat. Pertama dia, kedua dia, pH sungai ataupun pH air yang kita dapat dari sungai mungkin lebih beresid ataupun berakali dari yang sepatutnya yang boleh diterima oleh pengamat. Okay. Jadi ini penting sekali lah perancangan ini, di mana kita mau letakkan kita punya sistem. Okay. Ketiga, elektrik. Itu yang penting. Elektrik. Karat. Itu yang kami cakap di Sarawak lah, karat. Penting. Okay. Ya. Itu paling penting. Okay. Jadi kalau di rural area, kalau contohnya di Sarawak, sesuai atau tidak? Mana orang Sarawak, sesuaikah kalau buat di kawasan Rumah Panjang, di rural area lah, sesuaikah sistem ini? Sesuai kot. Ada siapa? Ini satu. Tak dengar lah. Hello? Lin. Tak dengar ke Lin? Tak dengar. Oh, dia belum tak Dengar yuk. dengar. Apa tak ada tapi saya dengar. Masih tak dengar. Apa? Nanti letakkan di ruang chat. Nanti saya jawab. Ya. Dia fakir. So dekat tempat kerja. Oh ya. Apa tuan? Tuan letak soalan tuan di tempat chat. Selepas habis saya buat presentation nanti, saya akan jawab. Boleh? Okey, boleh tuan. Boleh. Okey, terima kasih. Sorry tuan. Tak apa. Okey. Okey. Jadi kawasan pedalaman boleh kalau mempunyai elektrik. Okey. Kalau tak ada elektrik, kalau tak ada elektrik, ada juga petani yang lebih advance, dia menggunakan solar. Okey. Okey, boleh tuan. Berarti tapi
kos yang mahal lah daripada elektrik lah. Okay. Jadi yang terakhir modal. Ini penting. Karena semua barang-barang untuk membuat sistem mitigasi ini perlu dibeli. Kita tak pandai buat piping dia, kita tak pandai baja dia. Okay. Lepas itu dia punya palong, semua memang dibeli. Lebih mudah lagi lah. Boleh dibuat, tapi sangat rumit. Bagus kita beli saja. Okay. Kan? Oh, tak. Ya. Kalau kita nak buat tanam hidroponik ni, memerlukan modal banyak tak? Ikut besar mana hidroponik yang you buat. Kalau hanya macam tadi, kalau kita lihat ini, sebesar ini saja, mungkin dia kos dia tak banyak lah, beratus saja. Kalau macam ini ya, satu ini saja, saya dapat kira tidak lebih dari 1,000. Satu, Anda tengok dalam slide yang hidroponik ini berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5 lah, 5 batang, tak lebih daripada 1,000. Kita boleh buat sendiri. Beli saja batang pipe, kita buat sendiri. Kita buat lubang di sini, ada di sini di itu kita buat jarak dia 2 cm atau 3 cm. Kita panaskan dia punya, sebab ada slide satu lagi saya tak buat, sebab ini saya buat asas saja. Kalau demo saya ada buat slide satu untuk demo sebenarnya. Kalau kita physical lah, kita buat loreskan dia punya dia punya pipe. Ini sebenarnya pipe putih tu, kita loreskan, lepas tu kita panaskan guna dryer. Lepas tu kita guna botol tomato ataupun sos, kita penyekkan supaya ada lubang. Kita dapat buat sendiri sebenarnya. Semua sistem ini, yang ini pun kita dapat buat sendiri, lebih murah. Jadi lebih murah. Kalau tuan buat sendiri, jimat lagi ya? Memang jimat. Beli barang ya. Kalau buat secara face to face, memang kami orang akan buat demo lah selalunya. Akan buat demo. Lebih petani lebih suka demo daripada slide sebenarnya. Sebab sekarang ni kita ada kekangan, kita terpaksa buat secara online lah kan. Ya. Tuan di mana sekarang? Di Sarawak ke ataupun di? Saya di Sarawak dan di Betong. Di Betong. Okey. Sebab tiap-tiap Jabatan Pertanian daerah Sarawak kita ada buat program AgriCorp. Okey. Agriculture Community Outreach Program. Di sana selalunya para pegawai pertanian akan membuat demo mengenai sistem mitigasi sebenarnya. Okey. Tuan-tuan boleh merujuk lah pergi pegawai di sana. Sebab ini adalah satu cara untuk kita menambahkan pendapatan. Okay. Jadi keperluan asas input dalam sistem hidroponik. Ini yang saya katakan tadi, ada yang segi 4, kita dapat buat lubang di sini, lubang di sini, lubang di sini. Kita dapat buat sendiri. Ini pun dapat kita beli. Ini pun dapat kita beli. Lepas itu kita buat sendiri. Pump aquarium kita dapat guna. Okey. Kalau kita beli, mungkin kos dia lebih kurang. Kalau beli satu set itu, saya pernah lihat di Kuching ada jual. Dia jual dalam 3,000 lebih. Satu set. Sebesar meja 6 orang. 6 orang duduk. Mahal lah no? Mahal. Yang mahal. Kalau buat sendiri, saya tak sampai lah 1,000. Kemahiran sebenarnya. Okey. Jadi ini dah keluar asas input dalam sistem hidroponik. Okey. Ini dia punya mic. Okey, dapat semayan. Dia punya tempat semayan. Ini dia feed moss. Ini dia punya kita panggil rock wool. Okey. Baja AB. Okey. Baja AB ini pun kita dapat buat sendiri sebenarnya. Tetapi complicated.
bagus kita beli. Sebab nutrien dia sama. Okay. Ada yang lebih advance lagi, mereka dapat bermain dengan nutrien di sini. Okay. Dia tambahkan kilo dia untuk N dia tambahkan berapa kilo. Sebab dalam A ini ada beberapa nutrien sebenarnya. Okay. Dalam B ini pun ada beberapa nutrien. Nanti kita lihat. Okay. Lepas itu dia digabungkan. Okay. Mengapa baja ini dijual A dan B? Okay. Nanti saya akan terangkan di slide yang seterusnya. Jadi ini juga perlukan benih yang berkualiti. Jangan guna benih yang kawan-kawan bagilah. Tidak mahal sangat, RM2-3 saja saya rasa. Okay. Carilah benih yang berkualiti, yang jangan expired. Okay. Expired date kamu mesti tengok juga, sebab dia ada tempoh dia sendiri, tempoh expired. Okay. Ini adalah piping dia. Okay. Jadi kebanyakan sistem hidroponik dia tak guna ini. Dia adalah sistem mitigasi yang guna ini. Tapi itu kita guna pipe saja. Okay. Ini yang saya cakap tadi, digital timer. Kita dapat set punya masa. Mau siram 4 kali dalam masa 2 minit, kita dapat guna ini. Ini ya sebagai menebuk, untuk menebuk. Ini dapat ada dijual di Shopee saya rasa. Okay. Untuk menebuk di palung kita tadi. Jarak ini dalam 2 cm. Okay. 2 cm ataupun 3 cm. Ikut kesesuaian tanaman kita. Ini adalah AC meter. Okay. Untuk kita untuk melihat nutrien yang kita buat. Okay. Urutan aktiviti dalam sistem hidroponik. Jadi step pertama ini dia tapak. Okay, saya ulang lagi. Pipe, pasangan pipe, SPH ataupun sistem hujan, pasangan sistem tangki dan pump. Okay, kemudian sistem semaian benih. Okay, dan penjagaan. Kemudian ada 5 step lah. Okay, itulah kita sebut tadi. Kita ulang semula. Okay, saya bagi contoh. Sebab dalam sistem mitigasi tadi terlalu banyak dia punya teknik. Jadi kita ambil satu contoh saja untuk NFD. Jadi pertama kita mesti sediakan rak tadi. Okay. Rak dibina menggunakan besi, okay, GI. Boleh juga tuan-tuan boleh juga gunakan kayu ataupun polo pun boleh. Okay. Mengikut kesesuaian. Okay. Jadi saya lebih cadangkan gunakan GI lah. Dia lebih tahan dan lebih murah. Okay. Panjang dan lebar rak bergantung kepada luas tapak, bergantung pada tempat bantuan. Kalau macam saya sekarang tinggal di kawasan flat, jadi saya buat kecil lah. Rak bergantung dengan bantuan. Tetapi maksimum yang saya cadangkan adalah panjang dia 12 meter. Jadi kerana kita takut nutrien tidak sampai ke ujung. Yang ini besar sampai di ujung cik. Habis sudah yang di depan ni makan dia punya nutrien. Faham? Ini panjang tadi 12 meter. Okay. Jadi tinggi ini ikut kesesuaian. Kalau macam saya memang tinggi, okay, buat tinggi lah. Okay. Kalau yang rendah tu, sorry lah. Apa yang rendah tu, kita buat rendah sikit lah. Takut kita buat cek dia punya akar pun terpaksa sesuai lah, ikut kesesuaian lah. Okay. Jadi lebar dia tadi 1.5, itu yang kita cadangkan lah. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang,
takut nutrien tak sampai serata pada tanaman. Ini adalah teknik NFT ya. Bukan NFT. Ini adalah DFT. Salah, DFT. Kalau NFT tadi kita corongkan sikit kan. NFT di apa tadi kita guna tu. DFT kita gunakan macam ini dia punya. Okey. Okey, ini DFT ya. Tengok kita mereka buat lubang menggunakan ini. Saya lebih cadangkan yang segi 4 kerana bagi kita yang barulah macam saya, dia sengit dia punya lubang. Ada bagi tepi-tepi, ada tak sesuai, tak pandai saya buat. Jadi saya lebih cadangkan kita gunakan yang segi 4. Lebih senang lagi lah untuk penyediaan palong ni. Okay. Bahan digunakan sebagai palong, penenang mestilah punya dasar yang rata. Okay. Kalau yang pandai ataupun yang telah expert dalam membuat palong, dia boleh gunakan yang bulat. Lebih murah lah kan kalau yang bulat ni. Okay. Yang segi 4 ada mahal sikit. Okay. Mempunyai dasar yang rata supaya kedalaman larutan baja yang mengalir adalah okay. Saiz palong, saiz dan jenis palong yang digunakan bergantung pada jenis tanaman yang nak ditanam. Kalau tanaman kita kecil saja, sawi, kita gunakan saiz macam ni lah. Bagi tanaman saiz sayur berdaun, saiz palong yang biasa digunakan 4 darab. Okay. Lubang penanaman dibuat dengan jarak 30 cm. Oh, ini 30 cm. Okay. Jadi palong disusun di atas rak dengan jarak 15 cm. Sistem pengairan. Okay. Terdiri daripada tangki tanggungan seperti yang saya beritahu tadi, tangki. Okay. Larutan nutrien dialirkan secara terus-menerus menggunakan pam elektrik. Okay. Dan seterusnya ke palong penanaman lain yang bersambung. Dari sini dia bersambung sini, dia bersambung ke sini. Itu maksudnya tadi. Kita gunakan pam dari sini saja, dari ujung. Dia akan mengalir sini. Lepas tu sini tuan kita buat pipe lagi sambungan. Lepas tu dia akan pulang lagi ke bawah. Itu yang itu maksudnya secara terus-menerus. Okay. Bekas pengumpul kolektor perlu dibina di hujung palong. Ya. Okay. Untuk mengumpul semula larutan nutrien yang dialirkan semula ke tangki tanggungan. Tangki tanggungan perlulah dibina di kawasan berbubung. Okay. Kalau tak berbubung, kita boleh gunakan penutup supaya suhu di dalam, kalau dia terus direct matahari, mungkin nutrien tersebut agak ada efek dia pada nutrien yang kita baja yang kita campurkan dengan air. Okey, elakkan suhu larutan meningkat dan akan jadi memberi kesan kepada baja yang kita campur. Okey, pembinaan tangki tangkungan di dalam lubang juga boleh mengurangkan peningkatan suhu larutan. Okey, jadi yang ini tadi kita perlu tutup juga, dan tong tadi pun kita perlu tutup serangga ataupun ya derek matahari. Okay. Jadi kalau boleh yang buat secara komersial, kalau ada modal yang lebih sikit, tuan-tuan saya harap dapat buat sistem pelindung hujan yang ini, yang di atas ni. Okay. Supaya kita dapat kontrol dia punya hujan, ataupun hujan lah yang penting. Sebab kita tak dapat kontrol hujan, sebab kalau dia mau turun, habis kita punya tanaman, dia punya baja bercampur dengan air hujan, mungkin kandungan nutrien dia mungkin telah terganggu. Okay. Jadi penyamaian benih dan pengurusan tanaman, pengurusan semaian. Ya, saya ada berapa masa lagi? Masih lama?
Okey lagi tuan, boleh je. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Jadi penyemaian benih dan pengurusan tanaman. Jadi inilah teknik penyemaian yang betul. Kita gunakan kas untuk percambah. Okey. Jadi ini kita akan letak di tapak semaian. Okey. Dia ada pelindung cahaya 70% yang warna hitam tu. Kita letak di bawah tu. Okey. Jadi alatan yang diperlukan dalam pengurusan semaian, ini dia punya tray semaian. Okay. Selalu ini digunakan untuk sistem mitigasi lah. Mitigasi. Media sebagai rock wool selalunya kita gunakan dalam sistem hidroponik. Okay. Benih yang berkualiti. Okay. Pengurusan di peringkat semaian, pemilihan pokok induk dan pengubahan ke ladang memerlukan komitmen yang tinggi. Okay. Tumpuan yang rapi bagi menjamin anak pokok benih yang berkualiti dan rentan penyakit. Okay. Pastikan akar pokok sehat dan tidak putus masa pemilihan di ladang. Itu bermaksud semasa pengurusan semaian, pengurusan semaian ini adalah penentu, okay, bagi kejayaan pertama kita. Kalau semaian ini dah gagal, bagaimana mau kita tanam tanaman kita? Okay, sebab tak ada lagi benih tanaman. Okay, jadi itu saya rasa pendapat saya pada peringkat ini amat penting. Jadi semasa pemindahan, kalau boleh, kalau palong kita ada 100 lubang, kita akan cuba buat semaian benih kan 120, buat lebih 110 ke 120. Okey, macam tu. Takut ada benih kita yang mati ataupun ada benih yang tidak sehat. Okey, semasa proses pemindahan ke ladang. Okey. Jadi penyediaan tempat semaian tadi, okey, sediakan media wool, potongkan mengikut saiz pot tu, bekas kecil tu, pot yang tadi tu, yang ini, okey. Kalau boleh mengikut saiz kesesuaian pot. Kita ikut yang di bawah, jangan ikut yang di atas, di luar ni, kita ikut saiz yang di bawah ni. Okey, basahkan dengan air, tapi jangan terlalu basah saja. Lepas tu kita buat lubang di tengah-tengah. Okey, buat lubang di sini. Tengok, kita buat lubang. Okey. Lepas tu kita masukkan benih. Satu lubang, masukkan benih yang kita nak semai di dalam. Pada 1 hingga 4 hari, okey, pastikan tapak semaian kita itu berair lah. Sebab kenapa saya cakap berair, jangan terlalu berair tapi ada basah, supaya dia dapat dia punya benih tadi pecah, dia punya benih tu pecah, nanti lepas tu dia akan mengeluarkan tunas. Okay. Jadi dia punya kita panggil dia punya kulit luar keras, dia akan lembut, dia akan lebih memudahkan dia pecah, dia akan mengeluarkan tunas. Itu yang saya maksudkan perlu dibasahkan. Kalau terlalu basah, dia akan menjadi busuk. Okay. Jadi basahkan tapi jangan terlalu basah. Okay. Perlu diingat, semaian perlu disimpan di tempat yang terdedah dengan sinaran matahari di rumah semaian. Okay. Mana-mana jenis tanaman memerlukan cahaya matahari, tapi peratusan cahaya perlu dikurangkan 70% di tapak semaian. Gunakan kabel yang warna hitam magnetik. Okay. Pada 10 hingga 12 hari, ini bergantung pada jenis tanaman. Ini sebagai contoh saja. Pada hari ke-10 hingga 12 hari, daun hijau mula kelihatan dan boleh berubah ke ladang. Tuan dapat lihat ladang dia sampai 15 hari,
Okey, lebih lah, tak lebih sampai 20 hari lah, sebab sayur ini selalunya tanaman singkat. Okey, kita anggalkan dalam 10 hingga 12 lah, dan tak lebih dari itu. Okey, kalau dia kamu lihat dia matang, boleh diubah ke ladang. Kalau boleh semasa 4 hingga 9 hari, 9 hari kamu perlu kurangkan dia punya sungkupan ataupun netting tadi, kurangkan berperingkat. Okey, supaya semasa pembinaan ke ladang dia tidak terkejut. Okey, tanaman ini pun boleh terkejut. Okey, dan menyebabkan tanaman itu akan layu. Setelah umur semayan 7 hari, okey, di tapak semayan ini tadi, okey, dari 1 hingga 6 kita gunakan air sahaja. Okey, ataupun 1 hingga 5 kita gunakan air. Okey, ini saya agak ini daripada research kita agak 7 hari kita akan masukkan baja ke dalam bekas macam ni. Di dalam ni tadi kita akan masukkan baja, okey, air baja AB, kita masukkan baja dengan bacaan isi meter 1.0. Okey, 1.0. Lepas itu penting juga untuk tuan-tuan ketahui salah satu komponen penting dalam pengurusan semayan iaitu rumah semayan tadi. Pastikan mempunyai kemudaraan yang baik, okay, bersih, okay, dan bebas daripada tikus, okay, binatang, serangga, kutu, semut dan sebagainya itu boleh membawa penyakit pada tanaman kita. Okay, ini adalah gambar telah dipindahkan ke ladang. Okey, pembajaan dalam sistem hidroponik. Definisi baja adalah memberikan unsur-unsur pemakanan kepada tanaman. Seperti kita manusia juga perlu makan untuk hidup. Itu juga dengan tumbuhan ataupun mana-mana benda hidup. Kita perlu makan untuk hidup, bukan makan. Satu lagi dia tu makan untuk hidup, hidup untuk makan. Itu ada perbezaan lah. Okay. Makan untuk hidup itu lain sikit. Okay. Jadi untuk ni hidup untuk makan. Okay. Makan untuk hidup. Okay. Jadi pemberian unsur-unsur pemakanan tumbuhan pada tanaman dengan cukup mengikut kadar dan masa dan cara yang betul. Jadi dengan ini kita perlu ilmu. Okey, berapa baja, berapa kuantiti, berapa kadar yang perlu kita bagi pada tanaman kita. Jenis baja dan jumlah ketuan baja. Okey, jenis baja adalah untuk sistem irigasi, sistem hidroponik adalah set khas, iaitu baja AB. Okey, dia boleh didapati secara bijian ataupun ada yang di kedai-kedai racun ada menjual secara botol. Okay, diasingkan baja AB. Okay. Jumlah keperluan baja mengikut keperluan jenis tanaman dan umur. Okay, ini dia pemula baja. Okay, jadi kalau tuan-tuan mau membuat baja lah, tuan-tuan tadi tak mau membeli set yang telah dibeli yang ada di pasaran yang ada di kedai. Okay, tuan-tuan boleh membeli punya nutrient, okay, kalsium nitrat boleh membeli. Okay, dia ada jual di Shopee satu baja tunggal, kita panggil ini baja tunggal, kalsium nitrat. Okay, iron kita dapat beli. Okay, lepas itu tuan-tuan buat baja A dan jual pada orang lain, ini pun dapat. Okay. Lepas tu magnesium sulfat campurkan dengan ada 9 usul. Okay.
Ada 9, 1, 2, 3, 4 boron. Okey. 6, 7, 8 dengan 10. Okey. Lepas tu tuan-tuan mengikut kuantiti ini gabungkan dan gaulkan, campur, kita telah membuat set B. Okay. Ini set A. Mengapa set ini diasingkan? Okay. Jika set ini digabungkan, okay, ada satu unsur, okay, kalsium nitrat dengan ada dia punya unsur di sini tak dapat bercampur. Kalau bercampur, lama-lama dia akan menjadi keras. Okey. Jadi kalau dia dicampur dengan air, kalau kita menggunakan ini, kita campurkan satu tong dalam air, lepas tu kita masukkan air. Okey. Lepas ini pun kita 25 kg, kita masukkan 25 liter air. Okey. Yang ini pun sama, 25 kg, kita masukkan 25 liter air. Lepas itu baru kita, kalau kita mau guna satu kong, kita gunakan kong air. Okey. Satu kong kita masukkan dalam tangki, satu kong ini pun masuk ke dalam tangki. Lepas itu kita masukkan air. Kita cek isi meter, adakah isi meter tersebut seperti yang kita mau. Okey. Faham? Ada pertanyaan mengenai baja? Apa ni baja ni maksudnya macam boleh dapat mana-mana lah. Beli kat mana? Boleh online pun ada, beli di kedai racun pun ada. Okey. Tetapi baja tunggal ini kalau pandai buat, boleh buat. Lebih untung lah, tapi mereka jual. Kalau kita contoh lah ini, kita beli ini dalam RM50 kah, satu dia satu beg besar sampai 50 kilo kah. Lepas tu kita buat baja lebih murah sebenarnya. Seperti satu botol 1.5 liter, selalunya mereka jual dalam RM12 ataupun RM20. Kalau kita buat sendiri dalam RM3 macam tu. Apa bahan dia? Apa bahan dia? Untuk set B tadi kita gunakan sodium nitrat, ini baja tunggal kita panggil. Oh. Kita beli satu baja tunggal ini, kita beli ini, kita campurkan mengikut nisbah ini. 22 kg kalsium dan iron 0.5 kg. Kita gabungkan sekali, jadilah set A. Lepas tu jual, ada untung juga. Oh. Ini yang mereka kedai buat lah. Okay. Kalau dia pandai buat, memang ada untung. Jadi ini dia punya formula sebenarnya. Ada pelbagai formula sebenarnya. Chili ada formula dia sendiri. Melon ada formula dia sendiri. Tapi ini dah asas formula untuk baja. Chili pun boleh guna ini, sayur pun boleh guna, ini dah asas dia. Tomato pun boleh. Jadi ada yang lebih berpengalaman, okay, yang lebih saya cakap tadi, kebanyakan peserta mitigasi mereka ni lebih advance lah dari kita, sebab mereka melaksanakan mitigasi itu tiap hari. Kita tahu mereka buat kerja sendiri, ada kurang M, ada kurang K, jadi dia tambahkan. Contohlah, ada kurang kalsium, jadi dia tengok sayur dia kurang kalsium, mungkin next baja dia buat ini 30. Okay. Jadi nanti saya tunjukkan apa ciri-ciri nutrien, kekurangan nutrien pada tanaman tuan-tuan. Nanti saya share. Okay. Ini adalah jadual pembacaan. Okay. Tapak semaian tadi kita boleh gunakan 1.0 hingga 1.2 cetakan baja. Okay. Jadi umur tanaman 1 minggu di tapak. Okay. 1.2. Ini mengikut apa tu jadual jenis-jenis tanaman ya. Saya tak share di sini.
mungkin tuan-tuan boleh dapatkan maklumat tersebut di Google ada, saya rasa dia ada di Google juga. Okey. Jadi ini adalah contoh, okey. Untuk minggu kedua ini adalah contoh untuk tanaman sayur. Okey. Untuk minggu kedua Dah nak hilang ke, Mira? Sebab tadi tingkatkan yang lagi telefon. baja Ya. 1.4. Sebelum Mak penuaian tengok apa? minggu ketiga kita gunakan Kejap. 1.5. Okey, kepekatan baja. Jadi ini adalah dua contoh desimeter. Tuan-tuan dapat lihat ataupun beli di Shopee ataupun di kedai baja. Jadi ini adalah satu TDS. Salah satu ini adalah jenis 6. Okey. Untuk TDS ini saya bagi dua gambar sebab untuk TDS ini saya ada di sini. Ada penyimpan satu. Untuk TDS ini dia lebih murah berbanding dengan kalau ini harga dia dalam 28 macam tu, 28 around 28 30. Tapi ini harga dia sekarang saya rasa dalam 300 ataupun 300 lebih. Kelebihan dia lebih tahan lama. Ini senang rosak. Okay. Ini adalah isi meter untuk kita mengetahui kepekatan baja kita ini bagi tanaman kita. Okey, mengapa pentingnya pembajaan? Pembajaan adalah penting kerana untuk pembentukan tanaman yang sehat dan subur. Kita dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Ini gambar di Sibu diambil oleh Sibu Petigasi. Kalau kita lihat di FB, Facebook, ini di Petigasi Sibu. Okey, ini punya page. Tanda-tanda keracunan dan kekurangan baja. Okey. Tanda-tanda kekurangan ataupun keracunan baja dapat kita pasti sekiranya keseluruhan tanaman menunjukkan tanda-tanda yang sama. Okey. Kadang-kadang ada yang terkena serangan serangga, mungkin itu bukan keracunan atau kekurangan baja lah. Sebab tak semua tanaman tersebut terkena, ada simptom dia kan. Jadi kalau di sebelah sudut sebelah kiri semua kena, mungkin baja ada kekurangan di ujung sistem kita. Okey. Tanda-tanda kekuningan di bahagian daun tua pada keseluruhan tanaman menunjukkan berlakunya kekurangan baja. Kita lihat gambar. Okey. Kita perlu tambahkan kita punya kepekatan baja supaya tanaman kita pulih kembalilah. Okey. Kalau contohlah pertama kita gunakan kepekatan baja 1.2. Kita tengok ada kekurangan, ada simptom-simptom menunjukkan kekurangan baja pada tanaman kita. Kita cuba tambahkan 1.3 ke 1.4 ataupun 1.5. Kita tengok. Jangan terlalu tinggi keberatan. Kita cuba tambahkan step by step 1.3 macam tu. Kita tengok lagi ada perubahan yang menunjukkan kehijauan, hijau kilat. Itu menandakan pokok kita sihat dan menerima baja sepenuhnya, menerima nutrien daripada baja yang kita campur dalam air. Okey. Ini adalah contoh ciri-ciri tanaman kekurangan nutrien. Okey. Jadi dia akan dapat kekuningan, okey. Dalam kekurangan K, saya sepatutnya besar ini tapi kita dapat kecil saja. Maksud dia, okey, kita ini kekurangan kalsium, okey. Tengok dia punya bentuk sepatutnya lurus, tapi kita punya bengkang-bengkok. Maksudnya kita kekurangan unsur boron. Dan begitu juga N. Okay. Kalau kuning-kuning-kuning
Tidak berkilat itu maksudnya kekurangan N. Okay. Jadi ini adalah contoh saja. Okay. Penggunaan racun. Okay. Untuk kawalan serangga dan penyakit, kita boleh menggunakan ini yang saya cakap tadi, menggunakan racun organik, itu tanpa menggunakan bahan kimia, menggunakan rasa wangi, ada yang dibuat dijual di pasar pun ada banyak organik. Okay. Okay. Lepas tu, tapi tidak digalakkan menggunakan racun kimia. Okay. Kalau telah diserang, memang perlu menggunakan racun kimia. Tapi untuk mengelakkan sebelum diserang, sila gunakan racun organik. Kalau telah diserang penyakit serangga, mesti menggunakan racun kimia. Sebab racun organik adalah untuk menghalau sahaja. Okay, mesti faham ada petani dia cakap, saya sudah guna racun organik, masih juga serangga serang. Kenapa? Okay, sebab ini adalah untuk menghalau saja, mengelak. Okay, mengelak lebih baik daripada sebelum kejadian mengelak, untuk mengelak saja. Okay, jadi kalau sudah kena attack, perlu gunakan racun. Okay. Kedua kawalan fisikal, iaitu mengutip, mengumpul dan membuang bagi pangau darah positif buang. Okay. Menggunakan mekanikal, itu menggunakan alatan bagi melawan serangan-serangga. Okay, itu perangkap seperti perangkap serangga, pakai hormon. Okay. Menggunakan perangkap mengenai letak hormon dalam mineral water. Okay. Mineral water 1.5 ataupun botol kecil tu, kita letakkan hormon di dalam, serangga tersebut akan masuk ke dalam perangkap. Jadi letakkan air sedikit, hormon kita letakkan di dalam. Ini adalah satu aktiviti penting lah. Okay. Aktiviti penting dalam proses peringkat akhir, okay, penanaman. Okay. Kerana kelemahan dalam proses penuaian akan mengakibatkan keseluruhan proses tanaman yang kita buat akan gagal. Ini kerana contohlah bendi sepatutnya dituai 140 ke 155 hari, tapi kita tak ada masa untuk menuai sebab ada kerja lain di luar. Kita tuai dia sampai 200 ke 160 ke 80 hari baru kita mau tuai, tapi hasil tersebut telah buah dan melebihi tempoh matang. Okay. Jadi kita perlu ini penting dalam proses tuaian, kita perlu mengetahui tempoh kematangan hasil kita. Contoh cili tadi 10 minggu memang singkat, limun batang 4 hingga 6 minggu. Okay, ini lagi singkat lagi. Bayam tadi 3 hingga 4 minggu. Jadi tanaman sayur memang sesuatu tanaman yang singkat dan perlu penjagaan yang tak macam tanaman buah-buahan seperti durian 3 tahun baru berbuah. Okay. Kalau getah, tanaman getah, okay, kita perlu tanam, lepas tu tak perlu penjagaan yang rapi lah, sebab dalam tempoh 3 ke 4 tahun baru kita dapat menuai hasil. Okay. Kalau boleh, saya ingin mencadangkanlah sesiapa peserta ataupun tuan-tuan yang ingin mencuburi bidang hidroponik, jangan kurangkan penggunaan racun kimia, dan tuan-tuan boleh mendapatkanlah persijilan, okay, My Organic ataupun MyCap dalam penyenamaan
Tuan. Okay. Jadi sekian saja pembentangan saya. Saya harap semoga tuan-tuan maju jaya dalam sektor pertanian. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Nicholas atas perkongsian daripada pihak Tuan tadi. So, secara kesimpulannya lah Tuan, untuk berkaitan tanaman hidroponik ni, boleh Tuan bagi pendapat apa-apa berkaitan tanaman ni? Adakah dia sesuai diguna pakai oleh semua lapisan masyarakat ataupun macam mana? Boleh Tuan bagi sedikit pandangan? Okey, seperti yang saya tidak faham. Okey. Saya stop present. Okey, boleh. Seperti yang saya present pada permulaan presentation tadi, jadi saya ada tanya tuan-tuan lah, siapakah yang layak menggunakan sistem hidroponik? Sini kita lihat. Okey. Jadi pada pendapat tuan-tuan, siapa yang layak? Semua kot boleh. Semua boleh, betul. Semua boleh. Tak kira dia budak-budak, tak kira Dah dia tua. Bukan tua tadi, veteran. Tak boleh cakap tua. Veteran. Veteran sedap sikit lah bunyi. Veteran sedap sikit lah. Orang berpengalaman. Ya. Okay. Jadi isteri kah di rumah ataupun tak kira lah, wanita kah, madam kah, tak kira, semua boleh. Jadi mesti ada betul. Okay. Ya, betul. Pada pendapat saya tadi, semua golongan dapat. Ya, okey. Tu lah, saya tengok kawan saya pun ada bagi tahu, dia pun guna belajar ni lah. Dia guna belajar tanam sayur guna sistem ni. Dia belajar dari Google lah, kemudian dia beli bahan daripada Shopee macam yang Tuan bagi tahu tadi lah. So, dia cakap okey lah, boleh diguna. Maksudnya macam hasil tu dia dapat dalam masa, yalah kalau setakat sayur mungkin dia tak memakan masa yang lama untuk kita dapat hasil. So, dah 3-4 minggu lah. Okey lah, boleh. Lagipun dia just dekat rumah je. Kan dekat rumah je, tak payah nak macam perlukan ruang yang besar ke apalah. Okey. So, satu perkongsian ilmu yang okey lah. Satu pendedahan pada semua yang join program pada pagi ni. So, mana yang berminat boleh cuba ni lah, boleh cuba Google ke ataupun tanya pada mereka yang dah pernah buat. Boleh, sebab bahan pun senang dapat, boleh dibeli kat Shopee apa semua. Okey, so Cik Azim ada apa-apa nak cakap? Dari saya, terima kasih banyak-banyak lah Tuan Nicholas sudi untuk berkongsi tentang cara-cara penanaman hidroponik ni. Kami daripada saya lah, wakil kami 5 orang. Terima kasih sekali lagi, banyak Tuan. Ada masa kita jumpa Tuan lah. Ya. Saya pergi dulu. Semoga habis. Semoga maju jaya lah. Okey Tuan, terima kasih. Okey. Saya tak ada apa-apa Tuan. Thank you Tuan. Okey, rasanya kita boleh tamatkanlah sesi program e-training kita pada hari ini. So, terima kasih banyak-banyak pada Tuan Nicholas Jati atas kesudian Tuan untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuan pada pihak kami.
Semoga kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Kalau ada apa-apa urusan yang boleh kita bincangkan ada atau apa-apalah. So terima kasih banyak-banyak. Dan pada yang join kami pada pagi ini, terima kasih atas kesudian tuan-tuan puan-puan untuk join Google Meet pada pagi ini. So lepas ni kita boleh live dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Tuan Nicholas, terima kasih. Okay, lepas ni kita boleh live Google Meet. Okay, terima kasih. Kembali. Okay, alright. Apa-apa kita keep in touch lah. Okay, alright. Terima kasih, Tuan. Selamat berjaya ya. Okay, terima kasih.